لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi tetamu jemputan kita pada pagi ini daripada Muslim Care yang terus daripada yang berbahagia Ustaz Ahmad An-Najjar Abu Aish dan insyaAllah sama rakan Ustaz Abdul Razak bin Muhammad Setiausaha kepada Muslim Care yang dihormati dan dikasihi Ustaz Anas Haji Muhtar Al-Hafiz imam kita pada pagi ini. Terima kasihlah kepada Ustaz kerana memberi laluan kepada kita pagi ini kerana patutnya jadual kuliah Ustaz Anas, tapi Alhamdulillah dia bawa balik dari Kuala Lumpur baru sampai pukul 4.30 tadi. Terima kasihlah kerana dia sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sesungguhnya kepada seluruh jawatan kuasa Surah Nurul Iman Tamas ini, tuan-tuan muslim muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu di rumah Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengar sendiri berkenaan dengan bumi Palestin insya-Allah. Dan saya untuk tidak mendengar masa sekalian menjemput Ustaz Abdul Razak bin Muhammad untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Dijemput Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih tuan pengurusi majlis yang saya hormati lagi kasihi tuan imam, tuan Bilal yang berbahagia pengurusi Surau Nurul Iman Taman Serindit dan seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa para tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh barakah insya-Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat daripada perkongsian dan juga status ataupun perkembangan terkini mengenai bumi Palestin, yaitu tanah suci yang ketiga terbesar selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana di situ terletaknya kiblat pertama umat Islam. Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghargaan jazakumullahu khairan katsira pada pihak surau dan juga Ustaz Anas di atas ruang yang diberikan kepada kami pada pagi ini untuk perkongsian kita, insya-Allah dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan setiap kita yang berada di rumah Allah pada pagi ini adalah di antara insan-insan yang terpilih
untuk berada di sini, kerana ramai lagi di luar sana yang tidak berpeluang untuk hadir solat berjemaah, seterusnya duduk di dalam majlis ilmu disebabkan oleh keuzuran dan sebagainya. Dan itulah antara nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita, selain daripada kedua nikmat yang terbesar, iaitu Islam dan nikmat iman. Terlebih dahulu suka saya memperkenalkan ataupun memberi sedikit pengenalan ringkas tentang NGO kami. Saya Abdul Razak Muhammad selaku penolong setiausaha Muslim Camp Malaysia, sebuah NGO yang ditubuhkan 10 tahun yang lalu, hasil daripada bencana tsunami di Aceh ketika tahun 2004. Waktu itu kami pergi ke sana tanpa pertubuhan, maknanya tanpa NGO, pergi sendiri dengan sahabat-sahabat dan tanda keprihatinan untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dan beberapa orang kami pergi menghantar bantuan hasil kutipan dana daripada rakyat Malaysia. Dan sekembalinya daripada sana, kami terus berhajat dan berhasrat untuk menubuhkan sebuah NGO secara rasmi, supaya bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan disampaikan selepas itu lebih teratur, lebih sistematik, dan pengurusannya lebih baik dengan berpandukan kepada perlembagaan pertubuhan. Jadi hasil daripada penubuhan itu sehinggalah sekarang, hampir 10 tahun, kami telah masuk ke pelosok dunia, negara-negara yang ditimpa musibah, ya, seperti gempa bumi di Turki suatu ketika dahulu, gempa bumi di Iran, gempa bumi di Pakistan, gunung berapi di Padang, Indonesia, banjir besar di Bangladesh, di Filipina, gempa bumi di Nepal, peperangan di Iraq, Lebanon, dan banyak lagi tempat-tempat yang kami masuk yang mana ditimpa musibah, ditimpa bencana alam. Kita hantar bantuan kemanusiaan hasil daripada sumbangan umat Islam di Malaysia ini khususnya. Di samping itu, kami tidak lupa untuk berbakti kepada negara sendiri, di mana walaupun alhamdulillah negara kita tidak banyak bencana menimpa, namun ada juga sedikit sebanyak bencana yang besar yang kita turut serta membantu. Dan Kedah ini adalah antara salah satu daripada negeri yang kita banyak bantu pada tahun 2010 ketika banjir besar ketika itu, daripada Perlis sampai ke Kedah. Dan saya sendiri 2 trip datang ke sini untuk membawa bantuan. Trip yang pertama saya datang bersama dengan beberapa sahabat saya. Waktu itu saya nazir masjid di tempat saya lah. Kita tak ada kenderaan untuk nak bawa barang, jadi saya bawa van jenazah, keluarkan keranda, masukkan barang-barang sumbangan, terus jalan malam tu juga untuk hantar sumbangan. Malam tu, petang tu kita dapat maklumat banjir di Kedah. Malam tu selepas solat maghrib, kita umum untuk buat kutipan dana, sumbangan kilat untuk membantu masa banjir di Kedah. Tu ramai yang bantu, alhamdulillah kita dapat kumpul RM6,000 pada malam itu saja. Dan malam itu juga kita bertolak untuk membawa barang-barang sumbangan tersebut. Dan bila saya tiba di sini, lihat kesan banjir tersebut begitu dahsyat, melibatkan banyak tempat. Jadi kita rancang untuk bawa trip yang kedua, dan alhamdulillah trip yang kedua kita dapat bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Shah Alam ketika itu, dan kita dapat menggunakan 11 buah lori untuk membawa
lebih 10 tan bahan-bahan ataupun barang-barang sumbangan ke Kedah ini di merata tempat, di Langgar ni, salah satu daripadanya di Mentalun yang teruk ditenggelami air, di Jitera, sampailah ke Changlun. Dan itulah nostalgia ataupun peristiwa yang saya tak lupa lah. Bila datang Kedah ni, saya tengok balik tempat yang dah kita lalu ni, oh ni saya pernah datang untuk menghantar bantuan banjir ketika itu. Dan diikuti dengan banjir yang lebih besar 2 tahun lepas di Kelantan. Tuan-tuan dan puan semua tahu, yang melibatkan ratusan ribu rakyat Kelantan dan melibatkan ribuan rumah musnah. Dan atas keprihatinan umat Islam di Malaysia ini dan kepercayaan mereka ke atas NGO kami, dalam masa 2 minggu kami tak sangka, kami ingat nak buat kutipan untuk hantar makanan saja, hantar beras dan makanan untuk bangsa banjir. Dalam masa 2 minggu kami dapat kumpul 1.2 juta. Itu baru iklan Facebook je, tak ada iklan sok khabar, tak ada iklan TV, iklan Facebook. Jadi itu nak bagi tahu keprihatinan rakyat Malaysia untuk membantu ni tak kira mana, ya. Mereka cepat untuk bermurah hati untuk membantu. Dan yang penting sekali bagi saya dalam perkara ini adalah keyakinan masyarakat terhadap NGO kami. Ketulusan yang kami buat, maknanya sumbangan yang diberikan kita serahkan kepada mangsa terus, tidak melalui Awang Tengah, tidak melalui mana-mana badan-badan kerajaan dan sebagainya. Kita terus serah sendiri kepada mangsa. Jadi 1.2 juta itu asalnya rancang nak bagi sumbangan untuk mangsa banjir sahaja, maksudnya ketika banjir. Tetapi disebabkan sambutan yang begitu banyak, jadi kita teruskan misi kita dengan pasca banjir. Selepas banjir kita hantar pasukan sukarelawan kami. Kita ada lebih 3,000 sukarelawan yang berdaftar dengan Muslim Camp, termasuklah pelajar dan sebagainya. Hantar setiap minggu. Malam hari Jumaat malamnya bertolak daripada Shah Alam, hari Ahad malam tolak balik daripada Kelantan. Tiap-tiap minggu selama 4 bulan kita hantar sukarelawan untuk selepas banjir ini. Biasanya bas cuci rumah lah, itu yang paling teruk. Kerajaan dia boleh bagi bantuan makanan dan sebagainya, tapi cuci rumah tak cukup anggota. Jadi di situ kita guna sukarelawan. Untuk bawa sukarelawan kita setiap minggu cuci rumah. Dan selepas cuci rumah ada misi pecah rumah pula. Pertama kali saya pecah rumah orang. Sebelum ni dengan pecah rumah ni orang mencuri, tapi kali ni betul-betul dia pecah. Sebab rumah dah rosak, tak boleh nak duduk. Sebab kalau duduk bahaya, sengit dan sebagainya. Jadi kita kena pecahkan untuk bina rumah baru. Jadi misi pecah rumah kita panggil. Lepas misi banjir, misi cuci. Lepas misi cuci, misi pecah rumah. Dan lepas misi pecah rumah, mesti bina rumah kekal. Alhamdulillah, beberapa buah rumah kekal telah kita bina. Dan baru-baru ini saya pergi ke sana lihat ziarah rumah yang kita serah pada masa banjir. Alhamdulillah, mereka pun seronok dapat duduk di rumah yang lebih baik. Sebelum ni rumah papan dah hanyut, dia buat rumah batu. Itu hikmah di sebalik bencana yang ditimpa lah, ya. Dan walau bagaimanapun kami bersyukur kerana sumbangan yang masyarakat berikan itu melalui kami dapat kami sampaikan terus kepada mangsa. Dan selain daripada itu, Muslim Camp Malaysia juga terlibat di dalam misi dakwah di pedalaman Sabah, pedalaman Sarawak. Di Semenanjung ini banyak kita terlibat di perkampungan orang asli. Minggu depan kita akan ke kampung orang asli, kampung tu? Kampung Kejar. Kampung Kejar, bukan Kejawan. Nama kampung tu Kampung Kejar, yang terletak di Tasik Banding. Perjalanan nak ke kampung tu daripada JT Tasik Banding ke kampung tersebut 4 jam naik bot. Dan saya difahamkan, sebab kami tak pernah pergi sana, kita akan ikut Jabatan Agama Islam Perak dan juga Jabatan Pencegahan
orang asli berserta dengan Kementerian Kesihatan, tim-tim perubatan dan sebagainya. Lebih kurang 40 orang akan masuk ke kampung tersebut, dan saya difahamkan masyarakat orang asli sana masih lagi pakai cawat sebab terlalu hulu, mereka terlalu terpinggir daripada pembangunan, masih lagi pakai cawat. Jadi minggu depan kita masuk nak tengok betul ke dia orang pakai cawat lagi kan? Jadi kita nak membawa risalah dakwah Islam kepada mereka. Semoga Allah kurniakan hidayah pada seluruh penduduk kampung orang asli tersebut, insyaAllah. Dan di pedalaman Sabah Sarawak yang boleh saya kongsikan sedikit pengalaman saya sendiri masuk ke pedalaman Sarawak di Belaga. Kalau siapa yang pernah pergi Sarawak ni tahulah, Belaga itu atas pada Kapit lagi. Kalau dari sini kita turun Sibu, Bandar Sibu, kapal terbang daripada Bandar Sibu kita naik bot ikut Sungai Rejang 8 jam melalui Sungai Rejang. Tuan-tuan tahulah Sungai Rejang itu macam mana, jauh loh. Dan setiap selekoh sungai itu ada kayu balak, jadi bot tu kena mengelak. Kalau langgar kayu balak, karam. Dan 8 jam dan habis sampai hujung sungai, hulu tu dah tak ada sungai dah, turun sambung pula naik 4x4 4 wheel, kenderaan 4x4, 5 jam lagi perjalanan mengikut hutan. Dah nak sampai sempadan Kalimantan, Indonesia. Nama kampung tu Long Busang. Long Busang, sampai sekarang kita masih ingat lagi kampung tu. Dan alhamdulillah ada sebuah masjid di kampung tu. Majoriti penduduk lebih kurang jumlah penduduk lebih kurang 1.500 orang, dan umat Islam dalam 20% saja yang dah masuk Islam, 20%. Dan alhamdulillah selepas 3 tahun berturut-turut kita ziarah kampung tersebut, kita dapat lihat syiar Islam berkembang di kampung tersebut. Sebab tak ramai yang nak pergi ke sana sebab terlalu jauh. Kaedah lain ataupun kenderaan lain yang boleh pergi ke sana helikopter lah. Helikopter kos tinggi lah. Jadi kita terpaksa naik bot dan juga 4x4 selama 13 jam. Tolak pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Siap berhenti makan, berhenti solat dan sebagainya. Pukul 10 malam baru sampai kampung tu. Jadi nak pergi ke sana 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan balik. 3 hari berkampung di sana, jadi 5 hari sekali nak pergi. Jadi kalau ada tuan-tuan yang berminat nak ikut kita, tahun depan insya-Allah kita akan ke sana lagi untuk ziarah susulan, nak ikuti perkembangan. Dan kita setiap kali kita masuk, kita akan bawa tim medik ataupun tim perubatan kita. Kita ada doktor sendiri. Di kalangan exco kita pun ada doktor perubatan, ada doktor pergigian dan sebagainya. Kita bawa tim doktor kita. Sebab kaedah dakwah yang kita sampaikan adalah melalui kebajikan. Sebab kita nak sampai dakwah, nak ceramah, awak tak dengar. Kita buat pemeriksaan kesihatan, perkhatan, pemeriksaan pergigian, smart solat, suka nikah dan sebagainya, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Bila dah mesra dengan mereka, mudah untuk kita sampaikan dakwah dan risalah dakwah tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Muslim Malaysia. Dan pada hari ini kita amat bertuah dapat bersama dengan seorang salah seorang pejuang Palestin yang bersama kita pagi ini, sahabat seperjuangan saya, yaitu Syekh Ahmad Al-Najjar Abu Aish. Beliau merupakan pengarah penghubungan antarabangsa Kementerian Pendidikan Palestin. Kini sedang cuti belajar, baru saja selesai master di Universiti Islam Antarabangsa dan kini menyambung pengajian dalam PhD di Universiti Melaya. Ya, dan insya-Allah beliau akan habiskan tanggungjawab beliau untuk menuntut ilmu di sini untuk dibawa sebagai bekalan di negara beliau nanti, insya-Allah. Dan beliau akan berkongsi dengan kita sedikit sebanyak tentang perkembangan terkini di Palestin, apa yang berlaku di Palestin. Saya nak tuan-tuan dan puan fokus sebab
ramai rakyat Malaysia yang leka dan tidak tahu sebab maklumat tidak sampai, berita tak keluar, di mana Masjid Al-Aqsa sedang dalam proses untuk dirobohkan oleh Yahudi laknatullah. Ramai yang tidak tahu, ya, dan mereka akan membina kuil mereka, rumah ibadat mereka, iaitu kuil Sulaiman ataupun Solomon Temple, kuil Yahudi, dan itu akan dikongsikan nanti dengan gambar dan sebagainya sebagai bukti nyata bahawa ini yang sedang berlaku di sana, yang ramai umat Islam tak sedar, di mana Masjid Al-Aqsa, di mana terletaknya kiblat pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW selama 16 bulan menghadap kiblat di situ, dan di situ juga berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, dan disitulah Rasulullah solat jadi imam kepada para anbiya, seluruh rasul kita, dan masjid itu akan dirobohkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh sahabat kita ini, dan insyaAllah saya akan sedikit sebanyak akan cuba. Taman Serindik ni semua boleh bahasa Inggeris tu? Boleh, ya? Jadi saya tak perlu terjemah lah, boleh? Jadi kalau nak terjemah ni pukul 10 tak habis, kan? Dia cakap sejam, saya cakap terjemah sejam, dah jadi 2 jam. Jadi insyaAllah dia akan cakap dalam bahasa Inggeris berserta dengan gambar, dan dia akan boleh mudah faham, dan di akhir nanti saya akan buat rumusan lah. Jadi mana yang tak faham tu boleh tanya soalan selepas itu, insyaAllah. Dan satu lagi saya lupa, gambar dia tunjuk baru saya teringat, selain daripada pengarah perhubungan, beliau juga merupakan penterjemah rasmi kepada bekas Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh, ya. Beliau siapa-siapa bernama tetamu negara yang berkunjung ke Gaza, beliaulah yang akan menjadi penterjemah pada Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Termasuklah Perdana Menteri kita Najib Razak yang pergi ke sana tahun 2014 bersama dengan rombongan Malaysia, beliaulah yang menjadi penterjemahnya. Jadi kita tidak mau masa, saya serahkan kepada Syekh Ahmad Al-Najjar.